Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina, lagi banyak dosa ini untuk berkongsi satu tajuk, iaitu sahabat dan ikhwan. Sebagaimana yang kita maklum bahawa sahabat-sahabat itu adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi ilmu, yang dipimpin secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut mereka sebagai murid tetapi sahabat. Kalau dipanggil murid, murid tidak mesti ikut guru. Macam kita lah. Kita ada guru tapi kita tidak ikut guru. Murid tidak mesti taat dengan guru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak panggil murid tapi sahabat. Nak kena faham ni baik-baik. So, kalau begitu apa makna sahabat ni sebenarnya? Sahabat itu artinya roh dia senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau murid ada yang taat, ada yang tak taat, betul tak? Ini murid yang taat, ini murid yang derhaka. Tapi bila dipanggil sahabat, semuanya taat dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil muridnya sebagai sahabat. Ini kita kena faham ni. Selain istilah sahabat yang kita faham, iaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya atau huraiannya, sahabat-sahabatku itu macam bintang di langit. Mana satu yang diikut, mereka akan selamat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mana satu. Mana-manalah sahabat yang kita ikut, kita akan selamat. Walaupun tak dikenal, hidup di hujung padang pasir. Artinya murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini amat luar biasa. Murid yang dapat menjadi bayangan gurunya. Hal ini tidak berlaku pada mana-mana murid, hanya murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah mereka dipanggil sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi bahawa sahabat-sahabatku itu diampunkan Tuhan kerana bersahabat dengan aku, kata Nabi. Artinya apa? Semua sahabat masuk syurga. Kerana tadi disebut sahabat-sahabat diampunkan Tuhan kerana bersahabat dengan Nabi SAW. Dan sebagaimana kita maklum sahabat Nabi itu bilangannya lebih daripada 100,000 orang. Semua masuk syurga. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat, tak panggil murid. Kemudian apabila wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat bertebaran keluar Mekah dan Madinah. 3 suku keluar, 3/4 keluar. Bila mereka keluar dan mengajar orang lain, maka semua murid-murid sahabat ini dipanggil tabi'in. Tak dipanggil murid. Tabi'in itu artinya pengikut. Macam sahabat juga. Kalau dipanggil murid, ada yang ikut, ada yang tak ikut. Ada yang taat, ada yang tak taat. Lepas itu sahabat pula meninggal dunia. Orang yang berjumpa dengan tabi'in tak dipanggil murid juga. Tapi tabi'ut tabi'in. Seolah-olah bayangan tabi'in, sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 300 tahun saja. Tak dipanggil murid. Selepas itu dipanggil murid. Artinya istilah murid
hanya muncul selepas 3 generasi. Murid Imam Ghazali, murid Imam Sayuti, seolah-olah murid 300 tahun pertama itu bayangan gurunya yang taat setia, yang baik. Sebab itulah mereka digelar salafus saleh. Faham? Lagu tu rupanya ya. Oleh kerana 3 generasi tadi itu baik-baik belaka, maka Tuhan serahkan dunia kepada mereka. Selepas 300 tahun itu, orang soleh dah bukan majoriti lagi. Antara 300 tahun, 700 tahun, orang-orang solehnya sudah caling-caling yang tak dapat disatukan. Selepas 700 tahun hingga ke saat kita ini dikatakan khalfut talah, orang jahat kemudiannya. Maksudnya orang Islam yang kemudian majoritinya jahat-jahat, termasuk kita. Lebih-lebih lagi saya. Dan sebagai hukuman, Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan empire Islam kepada orang bukan Islam. Jadi kita ni tak diberi peluang untuk jadi sahabat, tak diberi peluang untuk menjadi tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Sebab itulah istilah sahabat tak boleh disebut di zaman ini. Ada pada tempat-tempatnya. Kalau ada kawan, sebut saja kawan baik supaya tak keliru. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercakap-cakap pada sahabatnya dalam majlis. Dalam satu majlis, dia kata apa? Akan datanglah ikhwanku yang mereka ini tidak pernah jumpa aku dan aku tak jumpa mereka. Tapi aku cinta kepada mereka dan mereka cinta akan aku. Sehingga ada sahabat-sahabat yang berdoa minta dipanjangkan umur agar jumpa dengan mereka, golongan ikhwan ini. Kerana sahabat ambil berat, ambil serius, maka zaman sahabat lagi sudah ada sahabat yang sampai ke tanah Melayu nak buktikan sabda Nabi SAW. Hikmahnya, adalah sahabat-sahabat yang wafat di sini. Orang-orang baik datang menjadi benih, ada keturunan, buat sebab untuk akhir zaman. Kalau tak ada keturunan orang soleh yang baik-baik, tak jadi. Mereka, sahabat-sahabat tak jumpa ikhwan, tapi mereka datang sini dan beranak pinak tu buat benih baik di sini. Contohnya macam Wali Songo. Walaupun niat baik para sahabat untuk berjumpa dengan ikhwan itu tidak kesampaian, tetapi Allah izinkan mereka berperanan dalam menanam benih. Sebab itulah jamaah kebenaran yang ada di Malaysia ini, kita hendaklah yakin bahawa sebahagian besar adalah benih keturunan mereka. Insya-Allah. Artinya apa? Walaupun kita ini tak diizinkan untuk menjadi salafus saleh seperti zaman dahulu, ada janji Allah untuk kita untuk menjadi ikhwan dan asaib, insya-Allah. Maknanya apa? Maknanya ikhwan dan asaib ini sepertilah generasi 3 kurun yang saya ceritakan tadi. Mereka akan diserahkan dunia selama 40 tahun. Bermula waktu Imam Mahdi Zahir. Memanglah kita ketahui, ada hadis yang menyebut bahawa Imam Mahdi perintah tu ada 7 tahun, ada 9 tahun, ada 20 tahun dan ada 40 tahun. Semuanya ada perbahasan dan pencerahan yang tersendiri. Jadi rumusannya, buat kita orang timur, khususnya orang Malaysia ini, di akhir zaman ada khabar gembira dengan adanya ikhwan dan asaib. Sekarang soalnya, siapakah ikhwan dan asaib itu? Jadi ikhwan dan asaib itu, mereka itu adalah anak murid didikan Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim.
hakikatnya murid Imamul Mahdi. Tetapi sebelum Imam Mahdi zahir, yang mendahulukan perjuangannya adalah putra Bani Tamim. Dialah yang membuat tapak, yang bangunkan jamaah, yang mendidik orang hingga mereka menjadi ikhwan dan asaib. Bila Imam Mahdi zahir saja, semuanya akan diserah. Untuk makluman semua, Imam Sayuti pernah mencoba, tapi bukan di tangan dia. Di Mesir, pada tahun 70-an, ada jamaah yang disebut sebagai Ikhwanul Muslimin. Tetapi pemimpinnya Hasan Al-Banna bukan putra Bani Tamim. Sedangkan untuk melahirkan ikhwan dan ashaib itu mesti putra Bani Tamim, mesti Fatah At-Tamimi. Macam saya sebutkan tadi, hanya dengan molek-molek, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh melahirkan sahabat, hanya sahabat lahirkan tabi'in, hanya tabi'in lahirkan tabi'ut tabi'in, dan di akhir zaman putra Bani Tamim yang melahirkan ikhwan dan ashaib sebagai tentera Imamul Mahdi. Jadi putra Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi ini sebelum zahirnya Imamul Mahdi adalah pemimpin yang akan menyempurnakan Islam. Yahudi dia faham sangat. Maka dia cipta Imam Mahdi. Bila cipta Imam Mahdi, mereka gagal. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari ini, sudah ada lebih daripada 33 Imam Mahdi yang dicipta. Semuanya gagal. Itulah yang dikendaki oleh Yahudi. Bila dah gagal 33 kali atau lebih, orang dah tak percaya. Sekarang ni berapa banyak ulama, berapa ramai ulama di seluruh dunia tidak percaya kepada Imamul Mahdi. Rupa-rupanya Yahudi tersilap. Dia tak sebut PBT, dia tak sebut Fatah At-Tamimi. Imam Mahdi yang sebenar mesti ada PBT, putra Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi. Kalau Imam Mahdi itu berserta dengan PBT, itulah yang sebenarnya. Sila ambil perhatian. Sebab itu, wahai bangsa Melayu, umat Islam, rakyat Malaysia sekalian, kalau kita faham bahawa perjuangan di akhir zaman ini, perjuangan ini mahal. Perjuangan Fatah At-Tamimi ini terlalu mahal. Saya nak ungkap kata-kata yang luar biasa. Walaupun sekian banyak ulama tidak percaya, alim ulama tidak percaya, tapi dengarkanlah ini dahulu insya-Allah. Macam mana baik ulama sekalipun takkan boleh lahirkan ikhwan dan ashaib. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang baik macam mana pun tak boleh didik orang sampai jadi sahabat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, kalau di akhir zaman kita terdengar berkaitan dengan PBT, putra Bani Tamim, Fatah Tamim, hendaklah pergi kepadanya walaupun merangkak di atas salji. Dalam hadis disebut, faman sami'a bihim falyatihim falyubayyihum walau habban ala salji. Au kama qala. Barang siapa dengar akan mereka, datangi mereka dan berbaiatlah dengan mereka, pemimpinnya Fatah At-Tamimi. Kerana apa? Kerana di tangannya sahajalah lahir ikhwan dan ashaib. Sebab itu putra Bani Tamim itu mahal. Ramai ustaz tak tahu, ramai da'i tak tahu ni, ramai ulama-ulama tak tahu ni. Hanya diberi faham kepada mujaddid. Yang datang setiap 100 tahun sekali, dia diberi faham. Baru boleh orang lain faham. Itulah bezanya antara mujaddid dan ulama biasa. Mujaddid ni dia automatik ulama. Tapi ulama belum tentu lagi mujaddid. Mujaddid itu adalah wali Allah. Bahkan ketua wali. Tapi wali belum tentu lagi mujaddid. Makna kedudukan mujaddid itu tinggi. Datang 100 tahun sekali. Dia diberi faham lebih daripada orang lain. Putra Bani Tamim ini tak dilantik oleh sesiapa. Hari ini orang di dunia ada tak yang jadi pemimpin tak dilantik? Mana ada, semua dilantik. Tapi Fatah At-Tamimi ini gelarannya disebut dalam hadis Nabi. Itu dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ramai orang tak perasan,
Ramai orang tak faham Fatah At-Tamimi yang ada di Malaysia ni bukan cari pengikut pada mulanya. Orang yang datang mulanya. Walaupun dia pernah tinggal seorang. Orang yang datang. Orang yang nakkan dia jadi pemimpin. Itu sebenarnya. Kaji. Jangan tak kaji. Ilmu Fatah At-Tamimi itu pula ilmu asas saja yang dia belajar. Ilmu perjuangan dia tak belajar mana-mana. Tengok jemaah dia sekarang. Satu dunia. 17 negara. Di seluruh dunia. Di persada dunia. Hebat luar biasa. Ambil ilmu daripada mana? Daripada kitab mana? Cuba cerita kat saya. Bahkan bila mana Fatah At-Tamimi sampai satu tahap bagi kuliah, kemudian setelah dia rasminya menjadi bergelar Fatah At-Tamimi tadi, Fatah At-Tamimi yang sebenar, maka ketika mana beliau bagi kuliah, dia tidak rujuk mana-mana kitab. Yang ni kalau orang Wahabi dengar boleh pengsan, boleh mati. Dia fobia. Dia tak boleh terima benda-benda macam ni. Semuanya nak diakal-akalkan. Sebab itu dalam masa banjir ni, bila mana ada Quran yang tidak basah, ada bilik sembahyang yang tidak basah, yang kekal bersih, cantik, kering, maka golongan Wahabi ni ada yang menganggap perkara tu kecil, tak besar. Cukup kata Alhamdulillah Subhanallah. Bila kata itu satu hujah betapa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kebesarannya, kehebatannya, kekuasaannya di dalam memelihara Quran, yang Quran itu pula diamal, dibaca oleh orang yang memiliki Quran tersebut. Dia kata itu bukan hujah. Bukan hujah untuk membenarkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hujah bahawa Islam itu benar. Bukan hujah bahawa agama Islam itu benar. Buktinya, ada gereja yang ketika banjir pun tak runtuh. Ada ketika bangunan-bangunan berhala steady saja. Tak ada rosak pun ketika banjir, ketika gempa bumi. Contohnya, maka kita kena katakan bahawa itulah istidraj. Itulah istidraj. Boleh jadi bahawa boleh saja patung-patung ke gereja ke okey steady je masa banjir tu. Taklah pula salah. Allah boleh kekalkan perkara itu, tetapi itu tidaklah bermakna agama itu benar. Sebab kita dah tahu agama Islam, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu ialah Islam. Yang Allah redha tu agama Islam. Maka itu istidraj. Takkan itu pun tak faham. Maka bila mana Quran yang kita baca ni tidak basah, kering, itulah kekuasaan Tuhan. Subhanallah. Benda lain boleh basah, benda lain boleh rosak. Kenapa Quran tak rosak? Hebatnya engkau ya Allah. Tentu ada maksud yang tersirat. Ada maksud Allah nak menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar, Masya Allah. Maka di sinilah timbulnya kesedaran, keinsafan untuk kita kembali kepada Allah SWT. Bukan gunakan istilah kata, janganlah melebih-lebih. Astaghfirullahalazim. Kita sepatutnya menjadi orang yang banyak berzikir, mengingat akan Allah SWT. Kalau boleh, setiap saat, detik dan ketika, kita tidak lupakan Allah. Jadi Quran itu tidak basah ketika banjir, kita anggap biasa je. Sekadar Alhamdulillah semua. Itu dah cukup. Kalau lebih, kalau kita ucapkan yang lebih, dikatakan berlebih-lebih. Itu dah pelik sangat. Inilah dia contoh-contoh golongan Wahabi ni. Allah tidak menjadikan satu peristiwa itu sia-sia. Ketika barang-barang lain rosak binasa, tiba-tiba ada pula Quran yang okey, yang steady, yang kering, yang tidak basah. Apa makna ni? Nak menunjukkan bahawa kita kena jaga Quran. Kita kena baca Quran. Kita kena amalkan isi Quran. Maka Allah akan jaga kita. Allah akan pelihara kita. Itu nak menunjukkan bahawa dia boleh buat. Yang banjir tu pun dia buat. Dia boleh datangkan musibah yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Dia nak menunjukkan supaya menunjukkan kekuasaan dia supaya manusia ni kembali kepadanya.
Itulah sepatut cara kita berfikir. Itulah Islam. Kalau agama lain, walaupun gereja ke, kuil ke tidak rosak, apa kita nak herankan? Itu juga atas kuasa Allah. Bukanlah menunjukkan agama tu benar. Diorang nak declare, itu hal diorang. Kita dah tahu agama yang benar itu Islam. Jadi setiap satu yang berlaku, kita mesti wajib kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat rasakan keimanan, kebesaran Tuhan tu. Macam itulah sepatutnya kita berfikir. Fatah At-Tamimi ataupun putra Bani Tamim, Abuya Ustaz Asy'ari Muhammad, yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad, telah melahirkan sistem Islam yang berbeza dengan apa yang ada. Dia telah membuat role model dalam jemaahnya, tajdid dalam semua bidang dan berjaya, dan tak mampu dihancurkan oleh musuh. Terbukti sehingga sekarang jemaahnya bertebaran di seluruh dunia. Orang ramai ingat dah mati, macam ular kena ketuk, sangka dah mati, dibiarkan dalam semak. Hidup, bila hidup kembali kali kedua, barulah nanti orang angkat tangan. Kerajaan dah mula terima, masyarakat dah mula terima. Sila ambil perhatian pernyataan saya ini. Walaupun sehingga sekarang ketaatan ahli belum lagi cukup sempurna, saya nak bertanya, ada tak jamaah lain yang pengikutnya mencapai ketaatan sebagaimana ketaatan anak murid Abuya, anak murid Fatah At-Tamimi ini? Tetapi sekali lagi, bagi golongan Wahabi, itulah mereka akan gunakan perkataan ta'assub. Sebenarnya daripada zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi begitu fanatik, begitu sayang kepada Nabi SAW, sehingga sanggup menggadai nyawa untuk Nabi, yakni untuk Islam, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jamaah kebenaran sekarang ini, yakni jamaah Abuya, sama ada kita percaya ataupun tidak, nampaknya masyarakat sudah mula terima. Kerajaan pun sudah mula terima. Hanya beberapa golongan sahaja lagi yang belum mahu terima, kerana mereka menanti satu peristiwa, keadaan, situasi yang boleh mengejutkan mereka. Menunggu sebab untuk mereka ini membenarkan ataupun mengaku kesilapan mereka, insya-Allah. Jamaah kebenaran sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, yang cinta terlalu cinta, yang benci tersangat benci. Sama seperti di zaman Rasulullah SAW. Yang mencintai Nabi terlalu sayang, terlalu cinta dengan Nabi, sanggup mati kerana Nabi, kerana Islam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang benci, mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang berlaku kepada Abuya Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim, yang benar-benar putra Bani Tamim. Yang sayang, pengikutnya terlalu sayang, sehingga digelar ta'assub oleh golongan Wahabi dan golongan yang tidak faham. Tapi yang sayang terlalu sayang, sehingga berlakunya pengorbanan, perjuangan bermati-matian, sehingga akhirnya meluas di 17 negara di seluruh dunia. Saya ulangi lagi, jamaah kebenaran ini ahli-ahlinya macam adik-beradik dari satu ayah, satu ibu, berkasih sayang. Jadi di antara karamah, dengar elok-elok, jadi di antara karamah Imam Mahdi supaya kebenaran itu berlaku cepat, kalau PBT tidak lahir dahulu, mana ataupun tiada PBT, Imam Mahdi lahir zahir, dia kena buat kerja 30 tahun. Rasulullah SAW buat kerja 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Imam Mahdi bukan Rasul, semua tahu. 30 tahun, letihlah.
Sebab tu ulama yang tak faham cakap bila lahir Imam Mahdi 1 malam siap. Kalau begitu kalahlah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun 23 tahun. Imam Mahdi siap 1 malam pula. Tidak munasabah. Yahudi tidak dapat kesan bahawa perjuangan Imam Mahdi didahului oleh PBT, putera Bani Tamim. Sedangkan Imam Mahdi itu ghaib. Maksud kata 1 malam yang siap itu, perjuangan Imam Mahdi didahului oleh PBT, putera Bani Tamim. Jadi ketika mana Imam Mahdi zahir, orangnya dah ada, jemaahnya dah ada, semua diserah. Ini yang ulama tak faham. Siapa yang faham? Mujaddid. Habis Mujaddid bukan ulama. Mujaddid tu automatik ulama. Tapi ulama belum tentu lagi Mujaddid. Antara ulama dan Mujaddid, kedudukan Mujaddid lebih tinggi daripada ulama. Prosesnya sudah berjalan 40 tahun lebih. Diuji, kena ISA dan macam-macam. Tuan-tuan pun tahu. Jadi bila mana zahir Imam Mahdi ada orang perasan nak bai'ah, Imam Mahdi kata engkau kena pergi jumpa PBT dulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayakhruju min sulbi hadza fata yamla'ul arda qistan wa adlan. Fa idza ra'aitum zalika fa 'alaikum bil fata at-tamimi. Fa innahu yuqbilu min kibalil masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi. Atau kama qala. Hadis riwayat At-Tabrani. Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangan Sayyidina Ali, baginda bersabda, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu ingin melihat yang demikian itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan pemuda At-Tamimi atau putera Bani Tamim. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi jangan terkejut. Saya ambil kata-kata ini bukan daripada saya, daripada Fatah At-Tamimi sendiri. Yang tidak mampu pergi bai'ah dengan Fatah At-Tamimi itu adalah ulama. Yang tidak mampu pergi bai'ah dengan Fatah At-Tamimi itu adalah ulama. Yang tidak mampu pergi bai'ah dengan Fatah At-Tamimi itu adalah ulama. Kecuali golongan yang mukhlisin, golongan yang tawaduk, yang tidak sombong, yang benar-benar mengetahui lebih awal sebenarnya Abuya tidak sesat. Tapi majoriti ulama tidak mampu untuk melakukan bai'ah dengan Fatah At-Tamimi. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ada tak ulama atau pendeta Islam waktu itu? Waktu itu ajaran agama sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulamanya dipanggil pendeta. Bahkan mereka lah yang paling menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila mereka bergaduh dengan orang Arab, mereka kata apa? Tunggulah kedatangan Nabi akhir zaman. Aku akan ikut dia perangi kamu. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang dari mereka, daripada kelompok mereka, tapi dari orang yang jaga kambing. Maka mereka menentang. Begitulah Imamul Mahdi. Bila zahir, ada ulama nak bai'ah, maka Imam Mahdi minta bai'ah pada Fatah At-Tamimi, putera Bani Tamim. Lalu ulama-ulama ini sombong, action, belagak, rasa pandai, rasa reti. Susah nak berbai'ah, tuan-tuan. Jadi yang terima Fatah Tamimi, Abuya ni siapa? Ahli-ahli tarikat yang hak, berbondong-bondong datang bai'ah. Wazir-wazirnya pun sudah ada, tuan-tuan sekalian. Jadi cukup sekadar itu nasihat saya kepada para ulama, pada tuan guru, pada ustaz-ustazah, pada da'i, pada golongan yang mengaji di universiti di Timur Tengah, di mana sahaja. Sekarang ini giliran tuan-tuan pula untuk mengkaji siapa Abuya ni. Nasabnya, keturunannya, latar belakang pendidikannya, waraknya, akhlaknya, kepribadiannya, sajak-sajaknya, mindanya, buah fikirannya dan lain-lain lagi. Belum lagi terlambat. Kaji, pelan-pelan kaji, tengok, nilaikan.
Kalau yang kata sesat tu dah dengar ke jawapan daripada pihak jemaah ni? Hadisnya, dalilnya, ayat Qurannya, logiknya, realitinya. InsyaAllah Malaysia akan berubah. Kita akan bersatu insyaAllah. Marilah kita sekali lagi muhasabah diri. Saya mendoakan, kita sama-sama berdoa agar semua ulama-ulama di Malaysia ini akan bersatu insya-Allah dan menerima kebenaran sebagai kebenaran insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.